Hai murid-murid, apa kabar? Untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah pada kali ini adalah berkaitan dengan subjek sains tahun 3. Subjek sains tahun 3. Tajuk topik yang kita akan pelajari pada hari ini berkaitan dengan haiwan unit 4. Tajuk haiwan pada unit 4. Subtopik dia ialah perubahan tabiat pemakanan haiwan. Untuk sains tahun 3. Baiklah, murid-murid, seperti mana dipaparkan dalam video ini, murid-murid bolehlah rujuk di buku teks masing-masing. Buku teks tahun 3 mata pelajaran sains pada muka surat 67. Jelas murid-murid? Cikgu akan bacakan subtopik dia. Itu perubahan tabiat pemakanan haiwan. Di sana murid-murid boleh perhatikanlah ada jenis haiwan yang dinamakan sebagai beruang. Beruang. Mari kita lihat apakah yang diceritakan oleh seorang murid ni, seperti mana yang dipaparkan dalam buku teks surat 67 ini. Murid itu bertanya, apakah contoh haiwan lain yang telah mengalami perubahan tabiat pemakanan semula jadinya? Jelaskan jawapan kamu. Di sini murid ini bertanya, suruh murid-murid berfikir dahululah. Apakah sebab dia? Berikan penjelasan daripada murid-murid. Mungkin murid boleh beri pelbagai penjelasan untuk menunjukkan murid kreatif dalam memberi penjelasan. Baiklah. Dalam gambar itu mempunyai menunjukkan seekor menunjukkan haiwan yang dinamakan sebagai beruang. Beruang. Walau bagaimanapun ada pelbagai jenis beruang yang boleh kita ketahui mengikut habitat. Ada beruang yang tinggal di dalam hutan, di tepi-tepi sungai. Ada juga haiwan beruang yang tinggal di kawasan sejuk, kawasan kutub yang sejuk dan diliputi oleh ais. Cikgu akan bacakan petikan ini. Cuba lihat di sini. Kalau murid kurang jelas nampak di sini, boleh rujuk pada buku teks pada muka surat 67. Sama. Beruang secara semula jadi ialah haiwan omnivor, iaitu memakan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Maksudnya di sini sebenarnya yang pembelajaran yang lepas kita telah belajar mengenai haiwan karnivor, herbivor dan omnivor. Ini adalah haiwan omnivor. Mengapa ia dinamakan sebagai haiwan omnivor? Kerana haiwan jenis ini makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Kalau kita lihat beruang ini, apakah haiwan lain yang dimakan oleh beruang ini? Sudah semestinya seperti ikan lah dia makan. Walau bagaimanapun beruang kalau di hutan ada yang makan semut lah, semut, anai-anai. Makan di dalam hutan. Kalau di beruang kutub makan ikan lah. Di samping itu juga beruang dinamakan sebagai omnivor kerana makan tumbuh-tumbuhan. Tengok di sana, makan tumbuh-tumbuhan. Murid perhatikan gambar rajah di sana, perbezaan cara pemakanan haiwan ini apabila perubahan berlaku. Contohnya perubahan di kawasan kutub yang sejuk dan perubahan di kawasan yang beriklim sederhana. Cikgu akan bacakan. Yang ini disambung balik.
Namun, beruang kutub telah mengalami perubahan tabiat pemakanannya. Beruang kutub dikelaskan sebagai haiwan karnivor kerana hanya makan haiwan lain sahaja. Maksudnya beruang ini juga mengalami perubahan tabiat pemakanan kepada haiwan jenis karnivor kerana hanya makan haiwan lain sahaja. Sebab itu beruang ini ada kalanya dinamakan sebagai haiwan omnivor dan ada kalanya dinamakan sebagai haiwan karnivor ikut musim, ikut kawasan yang didiami oleh haiwan ini. Okey. Beruang kutub hidup di kawasan kutub yang sejuk dan diliputi ais. Tiada tumbuh-tumbuhan yang boleh tumbuh di kawasan kutub. Oleh sebab itu, beruang kutub hanya boleh makan haiwan lain. Di sinilah perbezaannya di antara beruang kutub dengan beruang yang tinggal di dalam hutan. Beruang di dalam hutan boleh makan haiwan lain dan tumbuh-tumbuhan, manakala haiwan kutub hanya makan haiwan lain saja. Jadi beruang di dalam hutan dikenali sebagai haiwan omnivor dan beruang kutub dikenali sebagai beruang karnivor. Kenapa? Perbezaan perubahan tabiat pemakanan haiwan ini. Sebab itu tajuk ini ialah perubahan tabiat pemakanan haiwan. Boleh faham murid? Tidak semestinya beruang ini sejenis omnivor, tetapi ada tempat beruang yang tinggal di dalam hutan, di tepi-tepi sungai, yang ada sungai itu, dia dikenali juga sebagai haiwan omnivor. Beza di antara beruang ni, ia ikut kawasan yang didiami oleh haiwan seperti beruang ini. Okey, jelas murid? Sudah murid boleh jelaskan apakah contoh haiwan lain yang telah mengalami perubahan tabiat pemakanan semula jadinya. Contohnya tabiat pemakanan haiwan ini berubah-ubah ikut kawasan dan musim, ikut suhu dan kawasan yang didiami oleh haiwan ini. Boleh banding beza. Cuba murid-murid fikirkan lagi apakah contoh-contoh haiwan lain yang seperti beruang ini. Fikirkan apakah contoh haiwan tersebut. Ini adalah satu soalan kebat kepada murid-murid. Fikirkan. Murid-murid boleh aplikasikan dalam kehidupan harian masing-masing murid-murid. Contohnya di mana? Contohnya di kawasan-kawasan rumah murid-murid lah. Apakah contoh-contoh haiwan yang boleh dilihat oleh murid-murid? Fikirkan apakah contoh haiwan yang berubah tabiat pemakanannya. Okey, jelas murid? Okey, baiklah. Untuk pembelajaran berkaitan dengan perubahan tabiat pemakanan haiwan ini, murid-murid buatlah latihan. Okey, latihan dalam buku aktiviti sains tahun 3. Okey, pada muka surat 44. Okey, cikgu tunjukkan. Ini. Pada muka surat 44, murid-murid bolehlah menjawab soalan ini. Ada 3 soalan di sana. Tidak banyak, ringkas saja. Murid-murid rujuklah buku teks pada muka surat berapa tadi? Ini latihan pada muka surat 44 dan buku teks tadi muka surat kita lihat balik 67. Rujuklah di sini ya. Rujuklah di sini. Okey. Ini okey. Murid-murid tengoklah jawapan soalan nombor 1. Namakan tabiat pemakanan semula jadi beruang. Beruang. Namakan tabiat pemakanan semula jadi beruang. Murid fikirkan apakah tabiat semula jadi pemakanan semula jadi beruang ini. Rujuk pada gambar rajah, murid-murid. Rujuk pada gambar rajah tabiat pemakanan dia. Okey. Adakah tabiat pemakanan carnivore, herbivore ataupun omnivore? Murid
kan lah. Namakan tabiat pemakanan semula jadi beruang. Ada berapa tadi? Ada 2 kan. Cikgu tak nak bagi jawapan. Murid fikirkan dahulu. Nanti kita akan bincang pada hari kemudian. Okey, contohnya nombor 2. Lihat soalan nombor 2. Apakah tabiat pemakanan beruang kutub? Mengapa? Rujuk pada muka surat buku teks tadi. Rujuk apakah tabiat pemakanan beruang kutub? Tadi beruang tu beruang. Beruang yang bukan ini beruang ini banyak maksudnya soalan nombor 1 tadi tidak semestinya beruang kutub saja. Maksudnya beruang yang tinggal di dalam hutan pun boleh dipikirkan tabiat pemakanan semula jadinya. Di sini nombor 1 bukan semestinya beruang kutub saja, tapi semua jenis beruang. Soalan nombor 2 barulah berkaitan dengan pemakanan beruang kutub. Apakah tabiat pemakanannya? Adakah karnivor, adakah herbivor ataupun omnivor? Okey, mengapa? Berikan penjelasan. Kalau murid-murid nyatakan karnivor, mengapa? Kalau murid-murid nyatakan herbivor, mengapa? Kalau murid-murid katakan herbivor, mengapa pula? Tapi murid pilih salah satu untuk beruang kutub sahaja tabiat pemakanan. Jelaskan. Okey. Kalau murid nak lebih kreatif lagi jawapan murid nyatakanlah kenapa dia dikenali pemakanan dia jenis ini. Mengapa dia tinggal di mana? Apakah suhu dia? Boleh beri penjelasan dengan lebih lebih jelas lagi. Okey, nombor 3, ramalkan apakah yang akan dilakukan oleh haiwan sekiranya makanan tidak mencukupi di persekitaran. Ramalkan apakah yang akan dilakukan oleh haiwan. Haiwan ni semua haiwan lah. Sekiranya makanan tidak mencukupi di persekitaran. Contohnya, kita kaitkan dengan diri kita lah. Sekiranya kita ni sebagai manusia tak ada makanan di satu tempat itu, kita pergi ke tempat lain. Okey, itu maksud dia. Sekiranya makanan di sini tak ada, jadi kita berpindah ke tempat lain untuk mencari makanan yang lebih banyak. Kalau di satu tempat yang kita tinggal ni tak ada makanan, kita berpindah ke tempat lain. Okey, kerana persekitaran di tempat kita ni adalah tidak mencukupi makanannya. Kita kaitkan dengan soalan nombor 3 ni, yang dialami oleh haiwan. Okey, mengapa haiwan itu berpindah dari satu kawasan ke kawasan yang lain? Kerana makanan tidak mencukupi di persekitaran yang dia tinggal tu. Dia berpindah rendahlah, cari habitat yang lain. Jadi ada 3 pilihan jawapan di sana. Murid pilihlah. Okey, ramalkan. Beri ramalan. Ramalkan apa yang akan dilakukan oleh haiwan sekiranya makanan tidak mencukupi di persekitaran satu tempat tu, di habitat dia tu tak ada. Ramalkan apa yang dilakukan oleh haiwan, satu haiwan tu. Okey, adakah haiwan yang akan mati kelaparan? Adakah haiwan akan mati kelaparan? Adakah haiwan akan berpindah ke tempat lain? Adakah haiwan akan memakan makanan lain? Di sini ada 3 pilihan jawapan. Murid pilihlah. Ramalkan apa yang berlaku. Ini ramalan. Ramalan mestilah jawapan yang relevan dan bersesuaian dengan soalan. Bukannya soalan jawapan yang tidak berkaitan lah. Istilah relevan. Pilihlah jawapan dia. Ini menunjukkan soalan kebat lah, supaya murid berfikir, berfikir aras tinggi. Okey. Ini buat latihan ini pada muka surat 44 buku aktiviti sains tahun 3. Okey, jelas murid-murid. Okey, itu untuk tabiat pemakanan, perubahan tabiat pemakanan haiwan. Setelah siap ni, jangan lupa tulis tarikh di atasnya sekali bila murid-murid buat latihan ini. Okey, seterusnya mari kita buat ulang kaji, sesi ulang kaji, kerana ada latihan juga untuk sesi ulang kaji. Okey. Okey, ini dia.
ingat semula. Okey, cikgu nak jelaskan di sini nombor 1. Nombor 1 murid-murid. Okey, nombor 1 sesi ingat semula. Ulang kajilah maksudnya. Sesi mengingat semula apa yang telah kita belajar pada minggu yang lepas, pada sebelum-sebelum ni lah. Nombor 1, tengok murid-murid. Nombor 1, pengelasan haiwan mengikut tabiat pemakanannya ialah ada 3 kelas pengelasan haiwan ikut tabiat pemakanan. Contoh yang pertama, kelas herbivore, carnivore, omnivore. Ada 3 kelas makanan. Jadi herbivore tabiat pemakanannya ialah makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Ingat, herbivore makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Contoh haiwan arnab. Apakah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja? Kambing, lembu. Itu haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Dikenali sebagai kelas herbivore. Okey. Yang seterusnya ialah carnivore. Berbeza seperti herbivore. Herbivore makan tumbuhan, manakala carnivore ni makan haiwan lain sahaja. Ingat, makan haiwan lain sahaja. Tidak makan tumbuhan, cuma makan haiwan lain sahaja. Okey. Sudah mestinya makan haiwan bukan jenis dia lah. Kadang-kadang ada juga jenis haiwan yang makan populasi dia sendiri, tapi ada juga haiwan yang makan populasi haiwan lain. Haiwan yang makan haiwan lain sahaja, contohnya seperti harimau. Apalagi singa makan haiwan lain. Okey, contoh macam beruang kutub tadi, dia makan haiwan lain. Makan ikan kan. Itulah kelas makanan karnivore, makan haiwan lain sahaja. Harimau, singa, beruang kutub. Murid fikirkan lagi lah contoh haiwan lain untuk menambahkan pengetahuan murid. Seterusnya kelas omnivore pula. Ini berbeza dengan herbivore dan carnivore. Berbeza. Kelas omnivore ini tabiat pemakanannya ialah makan tumbuhan dan haiwan lain. Maksudnya makan tumbuhan dan haiwan yang lain. Ada 2 dia makan, tumbuhan dan haiwan. Contohnya haiwan ini seperti ayam, itik, lagi beruang tadi yang makan tumbuhan dan haiwan lain. Beruang yang tinggal di hutan. Adakah ada haiwan lain lagi yang makan haiwan lain? Ikan, bagaimana ikan ni? Ikan. Adakah haiwan carnivore ataupun omnivore? Murid fikirlah. Ini soalan kebat daripada cikgu. Okey, seterusnya nombor 2. Kegigian haiwan. Kegigian haiwan mengikut kelasnya. Seperti mana yang kita belajar sebelum ni. Carnivore ni gigi dia mempunyai gigi taring. Carnivore. Dalamnya ada gigi geraham. Jadi ada dua jenis gigi untuk carnivore, iaitu taring dan geraham. Taring dan geraham. Sebab mengapa haiwan karnivor ni makan mempunyai gigi taring? Untuk memudahkannya makan haiwan lain, untuk menyiap-nyiap makanan. Untuk menyiap makanan haiwan lain. Geraham digunakan untuk mengisap makanannya. Setelah dia siap-siap makanan dan dikisar melalui gigi geraham. Sebab itulah haiwan karnivor ni mempunyai gigi taring dan gigi geraham. Manakala haiwan herbivore, fikirkan haiwan herbivore tadi. Karnivor tadi seperti harimau. Manakala herbivore ni seperti apa murid?
Arnab. Tengok gigi arnab ni, 2 batang nampak ni gigi arnab. Cantik. Siapa ada gigi arnab cantik. Gigi arnab. Gigi arnab ini mempunyai jenis gigi kacip, gigi kacip. Okey, di dalamnya ada juga gigi geraham. Gigi geraham di dalamnya. Gigi kacip untuk memotong makanan. Bukan dia untuk siat makanan, untuk memotong. Gigi taring untuk menyiat makanan. Dia menyiat daging tu. Manakala gigi kacip ini untuk memotong makanan yang lembutlah seperti tumbuh-tumbuhan. Di dalamnya ada gigi geraham untuk mengisap makanan. Jadi gigi untuk haiwan herbivor ini ada gigi kacip dan gigi geraham. Jelas murid? Okey, itu haiwan herbivor. Ini sesi ulang kaji ni. Ingat semula apa yang kita pernah belajar sebelum ni. Seterusnya haiwan omnivor. Haiwan omnivor ni ada berapa jenis gigi? Pertama ada taring. Yang kedua ada gigi kacip. Yang ketiga ada gigi geraham di dalamnya. Jadi ada 3 jenis gigi untuk haiwan omnivor. Gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. Gigi kacip maksudnya haiwan omnivor ini makan tumbuhan menggunakan gigi kacip dan makan daging menggunakan gigi taring. Lepas itu barulah makanan itu dipisah menggunakan gigi geraham. Jelas murid-murid? Boleh bezakan di antara haiwan carnivore, herbivore dan omnivore. Nombor 3, mari kita ulang kaji. Ingat semula. Haiwan ialah haiwan boleh mengalami perubahan tabiat tabiat pemakanan semula jadi sekiranya berlaku perubahan keadaan di persekitarannya. Seperti mana telah kita belajar tadilah. Haiwan ni boleh mengalami perubahan tabiat pemakanan ikut persekitaran. Contohnya kalau di satu tempat tu tak ada, contohnya kalau tikus lah, dia di satu tempat tu tak ada jagung kawasan tu, dia pergi pindah ke tempat lain untuk cari kawasan yang banyak padi. Jadi perubahan tabiat pemakanan haiwan tu telah mengalami perubahan ikut keadaan di persekitarannya. Kalau kawasan itu banyak pokok jagung, dia makan buah jagung tu. Lepas tu kalau dah habis jagung di kawasan tu, dia pindah pula ke tempat yang lain. Ikut kesesuaian yang baru, persekitaran yang baru yang mempunyai padi pula. Tikus akan makan padi. Jadi macam itulah. Macam itulah. Okey. Boleh faham murid-murid? Sudah jelas apa yang kita belajar dan ingat semula. Okey, mari kita lihat soalan yang perlu murid buat. Buat dalam buku latihan. Buat dalam buku latihan murid-murid. Murid-murid boleh rujuk pada muka surat murid-murid boleh rujuk pada muka surat 70. Muka surat 70 ada latihan di sana. Murid-murid bolehlah jawab dan buat dalam buku tulis. Buku latihan tulis murid masing-masing. Ada di sini. Cikgu terangkan dulu soalan dia macam mana. Murid-murid boleh lihat pada muka surat 70. Mari jawab soalan. Murid-murid buatlah dalam buku tulis. Jawab soalan-soalan dalam buku teks muka surat 70. Rujuk. Murid-murid boleh buka buku teks masing-masing. Cikgu akan bacakan soalan dia. Yang pertama, apakah tabiat pemakanan haiwan di bawah? Jelaskan jawapan kamu. Di sana ada haiwan kelawar, katak dan lembu.
Jadi murid nyatakanlah tabiat pemakanan haiwan tersebut. Okey, kalau dalam membuat latihan dalam buku latihan sains nanti, tak perlu lukis haiwan itulah. Kiranya murid mahir dan kreatif dalam melukis, boleh lukis. Kiranya tidak mahir, murid-murid tulislah nama kelawar, nama katak dan nama lembu. Dan di bawahnya tulislah tabiat pemakanan haiwannya di bawah nama haiwan tersebut. Lah murid, contoh kelawar, apakah tabiat pemakanannya? Adakah makan tumbuhan dan haiwan lain? Adakah makan tumbuhan saja? Ataupun adakah makan haiwan lain? Okey. Seterusnya nombor 2, nyatakan 2 contoh haiwan lain yang mempunyai tabiat pemakanan yang sama seperti haiwan di bawah. Contohnya haiwan seperti belalang, nombor 2 ikan jerung, nombor 3 burung merpati. Maksudnya murid-murid berikan contoh haiwan lain, 2 contoh haiwan lain ikut pemakanan yang sama. Contoh belalang tadi makan tumbuh-tumbuhan. Apakah 2 haiwan lain yang makan tumbuh-tumbuhan? Ikan jerung, apakah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain tu? Jerung makan haiwan lain. Apakah spesies dengan haiwan jenis ini? Manakala burung merpati ikut tabiat pemakanannya dan nyatakan 2 contoh haiwan lain. Okey, seterusnya nombor 3. Gariskan jawapan yang betul. Maksudnya murid-murid pilihlah dan gariskan jawapan tu. Ada 2 pilihan jawapan, murid buat garisan, pilih jawapan yang betul. Cikgu bacakan nombor 1, 3.1. Karnivor ialah haiwan yang makan apa? Haiwan lain sahaja ataupun tumbuh-tumbuhan. Karnivor. Pilih salah satu. 3.2. Herbivor ialah haiwan yang makan apa? Haiwan lain atau tumbuh-tumbuhan sahaja. Tengok. Pilihlah salah satu, buat garisan. Pilih salah satu sahaja. Contohnya soalan 3.3. Omnivore ialah haiwan yang makan haiwan lain atau tumbuhan. Jadi di sana murid boleh garis ikut jawapan dia lah. Adakah dia makan haiwan lain sahaja ataupun tumbuh-tumbuhan atau kedua-dua sekali? Pilihlah. Seterusnya nombor 4.4. Namakan 2 haiwan yang mempunyai kegiatan seperti berikut. Contohnya nombor 4.1. Ada taring. Apakah 2 haiwan yang mempunyai ada taring? 4.2. Ada taring dan gigi kacip dan geraham. Itu 4.2. Apakah haiwan yang sama seperti itu? Nyatakan 2 haiwan. Setiap nombor tu 2 haiwan. Dan 4.3. Gigi kacip. Gigi kacip depan tu. Dan gigi geraham. Apakah haiwan yang sama seperti 4.3 tu? Saya bagi contoh. 4.1 tu seperti singa. 4.2 tu seperti 4.2 seperti badak sumbu. Badak sumbu. 4.3 tu seperti tikus tadilah ataupun arnab. Okey. Seterusnya nombor 5. Jelaskan fungsi gigi kacip dan gigi geraham pada haiwan herbivor. Apa fungsi dia? Gigi kacip tu apa gunanya? Gigi geraham tu apa kegunaannya untuk haiwan jenis herbivor? Okey, murid buatlah latihan ini dalam buku tulis masing-masing. Okey, jangan lupa tarikh membuat latihan ini. Okey, rujuk pada muka surat 70. Okey, dalam muka surat 70 juga ada kebat, soalan kebat di sana. Ada soalan kebat. Sekiranya sumber makanan semula jadi haiwan berkurangan, apakah yang akan berlaku kepada tabiat pemakanannya? Jelaskan. Ini seperti mana yang telah kita pelajari lah. Ini contoh soalan kebat. Jadi murid fikirkanlah. Murid juga boleh tulis dalam buku latihan soalan kebat ini juga. Okey. Setakat ini sahaja murid pembelajaran kita pada hari ini, pada kali ini.
Selamat belajar murid, semoga berjaya.